kataan atau menggugurkan perjuangan untuk negara Islam. Sebenarnya tidak. Tolong beritahu pada mereka rakan-rakan yang mungkin ragu-ragu dengan kita, PAS sama sekali tidak pernah melupakan hasrat untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Allah. Cuma tuan-tuan, hari ini kita gunakan kaedah yang lebih indah. Apa dia? Tuan-tuan, orang-orang bukan Islam, dia takut dengar nama negara Islam. Bukan takat orang bukan Islam, UMNO pun takut dengar nama negara Islam, apatah lagi orang bukan Islam. UMNO sendiri pun takut dengar nama negara Islam, apatah lagi orang bukan Islam. UMNO ni tuan-tuan masuk Jawi daripada umur 5-6 tahun tu. Orang bukan Islam tak pernah sunat pun. Nak cerita kata berapa lama ada orang UMNO ni Islam. UMNO pun takut negara Islam, tambah-tambah lagi orang bukan Islam. Jadi dalam kita nak menjalinkan persefahaman politik ini tuan-tuan, kita jalinkan persefahaman politik ini, maka kita kata sebab sistem keadilan yang DAP nak, yang PKR nak, sebenarnya itu adalah hak Islam. Sama aja. Kalau Islam merintah, Islam akan memberi jaminan keadilan pada semua. Itu yang DAP nak. DAP kata kami nak merintah, kami beri jaminan sistem, kami nak beri jaminan keadilan pada semua. Hak tu juga hak Islam. Beri keadilan pada semua. Siapa yang layak terima, dia terima. Itu hak Islam. Jadi kita kata tak apalah, bila kita bincang-bincang kita tak gugurkan negara Islam, tapi kita kata kita ubah nama kepada yang lebih indah, negara berkebajikan dan berkeadilan. Tersebut kebajikan, keadilan, dalam tu dah terkandung keindahan Islam. Maknanya tuan-tuan, kita macam baru ni lah orang tanya, pasal apa letak nama Majlis Fatwa Kebangsaan? Pasal apa tak letak nama Majlis Fatwa Mufti Malaysia? Apa kata nama kebangsaan ni tak Islamik. Tak apalah tuan-tuan, Majlis Fatwa Kebangsaan pun nak, walaupun nama kebangsaan tapi buat kerja hak Islam juga. Dan ni pun sama juga, Majlis Fatwa Mufti Malaysia pun buat kerja Islam juga. Cuma nama, hak ni sama juga, cuma nama. Bukan kita ada gugur hasrat, tak. Cuma kita kata kita ubah nama bagi orang bukan Islam dengar menarik dan mereka rasa tak takut. Dengar menarik dan rasa tak takut. Bila dengar menarik dan rasa tak takut, maka barulah mudah mereka mendekati kita. Jadi tuan-tuan, itu beza je. Kita kata persefahaman politik yang kita lakukan. Okey. Maknanya persefahaman politik yang kita buat ini asas Islam. Dan saya nak beri jaminan pada tuan-tuan, puan-puan, kalaulah persefahaman politik ini tidak selari dengan kehendak Islam, PAS akan menolak dan kita akan menarik diri. Biar kita berseorangan, kerana kita berjuang dah lama dah seorang-seorang. Baru hari ini bergabung, baru rasa menang sikit. Tuan-tuan, waktu menang lagi payah daripada waktu kalah. Waktu kalah senang berjuang, waktu menang payah nak berjuang. Saya habaq tu terang, waktu kami tak merintah Kedah, tuan-tuan, senang berjuang. Sebab pi mana tak payah claim elang. Bila dah menang ni, pi mana sikit orang suruh borang, langsung claim. Pi mana menyusahkan balik. Tentu saya kata berjuang waktu menang lebih payah daripada berjuang waktu kalah. Biar waktu kalah dulu senang. Pi mana semua keluar duit poket, tak payah duk borang claim pun semua. Ni sikit-sikit main borang claim, sikit-sikit tanya elang bila masuk kita tanya. Lebih payah daripada waktu kita kalah. Biar waktu kalah lebih senang berjuang daripada waktu menang. Sebab tu kita nak beritahu, bukan cita-cita kita nak menang, tapi kita nak menang kerana nak mendaulatkan agama Allah. Kalau waktu kalah boleh mendaulatkan agama Allah, tak payah kita payah-payah, tak payah kita berjuang siang malam kerana nak kuasa. Ini jaminan yang kita beri. Sebab itulah atas asas Islam inilah berlakunya persefahaman politik ataupun tahaluf siasi di antara PAS dengan parti-parti politik yang lain. Di sini sudah nampak perbezaan dengan UMNO.
Okey. Seterusnya, saya sebut satu-satu bagi kita faham pada malam ini. Kalau lepas ni, kita boleh bersoal jawab. Seterusnya, dulu orang kata, Ustaz, dulu kita kata tak boleh undi, tak boleh lantik pemimpin yang bukan Islam. Ada ayat Quran yang melarang kita lantik pemimpin di kalangan bukan Islam. Tapi hari ini kenapa kita nak lantik pemimpin di kalangan orang bukan Islam? Tuan-tuan, hadirin muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Sebenarnya di sini kita perlu faham. Kalau berlaku pertembungan di antara dua calon, katakanlah berlaku pilihan raya, calon yang mewakili Pakatan Rakyat itu adalah non-Muslim, calon yang mewakili UMNO itu adalah Islam, orang Melayu Islam. Kita hak Melayu ni kata Allah, Ustaz nak kepil macam mana Ustaz, calon kita non-Muslim, calon mereka Islam. Tuan-tuan, tak payah. Kita terang pada mereka, kita terang kepada rakyat, kepada masyarakat tentang dasar. Calon yang mewakili yang Islam, orang Melayu Islam, tetapi dia mewakili satu dasar yang menolak Islam. Calon yang mewakili Pakatan Rakyat, walaupun dia bukan Islam, tapi dia mewakili satu dasar yang nak ke Islam, walaupun dia kata saya tak mau negara Islam, tapi sistem yang dia nak itu adalah sistem negara Islam. Anda belum faham? Sistem yang dia nak, sistem yang berasaskan kepada sistem negara Islam, yang berkonsepkan keadilan, kebajikan, yang berkonsepkan memberikan hak rakyat akan hak-hak mereka. Maka pada waktu itu kita perlu terang bahawa calon yang mewakili kita ini, walaupun kita kata nampak dia tu orang bukan Islam, dia kata dia pun tak mau negara Islam, tapi sistem yang dia bawa, asas yang dia bawa, perkara yang dia bawa sama seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan kalau menang yang Islam akan berlaku zalim kepada rakyat. Kalau menang yang bukan Islam akan tertegak keadilan kepada rakyat. Maka pada waktu itu hukum mengundi bukan Islam yang meletakkan asas keadilan, asas kebajikan, asas yang sama seperti asas Islam itu lebih wajib daripada mengundi orang Islam yang mana kalau kita beri kemenangan kepada mereka memudaratkan rakyat. Yang ni tuan-tuan perlu terang. Cerita dekat mereka betul-betul satu-satu. Yang dikatakan kalau calon kita, dia kata itulah dia pemimpin, kita bukan lantik dia pemimpin yang tertinggi, tidak. Dalam kita ada pemimpin tertinggi, iaitu bukan seorang, jawatan kuasa syura ulama yang akan mengesahkan keabsahan sesuatu perkara yang kita buat selari dengan Islam ataupun tidak. Tuan-tuan, jawatan kuasa syura ulama ini merupakan kuasa peringkat tertinggi yang akan mengesahkan sesuatu perkara yang kita buat ini selari ataupun bercanggah ataupun tidak dengan syariat Islam. Kalau bercanggah, jawatan kuasa syura ulama akan menolak, dan kata bercanggah akan diterima, dan mereka ini akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Tok Guru, setiap ahli PAS mesti berpegang teguh dengan prinsip Islam, beriman, melaksanakan kebajikan secara berterusan, dan kita berpolitik pula mestilah mengikut petunjuk panduan Al-Quran, kerana perintah dalam Al-Quran yang menjadi pedoman kita, yang akan menjadi pedoman kita semua, dan inilah asas yang diletakkan oleh PAS. Kata Tok Guru, ahli PAS mesti berpegang teguh dengan Islam. Sebab tu bila sebut ahli kata syura ulama, maka yang kita yakinilah kewarakan mereka, yang kita yakini tentang ilmu mereka, siqah mereka, dan setiap keputusan yang mereka buat ini melibatkan keputusan adapun hak umat Islam, dan mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Pada kita letak prinsip kita berpegang teguh pada Islam. Apa kita buat? Tengok Islam. Apa kita buat? Tengok Islam. Ini yang Tok Guru sebut kepada kita. Kena beriman, melaksanakan kebajikan. Kita berpolitik, kita bersandarkan kepada Quran, berpandukan kepada Al-Quran. Bukan berpolitik sembrono ikut suka kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita masuk pilihan raya tuan-tuan, syura ulama mempunyai peranan besar. Kita masuk pilihan raya ni ditentukan oleh syura. Boleh masuk ke tak? Syar'i ataupun tak syar'i pilihan raya ni tuan-tuan. Bukan saya sorok-sorok kita masuk. Ditentukan oleh syura. Kalau syura buat katakan syura buat sambil lewat, maka kita bertanggungjawab di hadapan Allah Taala. Sebab itu apabila syura buat keputusan meletakkan menerima calon bukan Islam dan menerima calon rakan-rakan kita yang bukan Islam, maka keputusan ini selari dengan dasar perjuangan kita, iaitu meletakkan Islam sebagai utama. Saudara, apa yang kita buat tuan-tuan, Islam dasar utama kita. Sebab itu bila dalam tahaluf siasi ini ada beza kita dengan UMNO. UMNO yang dia tahu nak meraih keuntungan, UMNO yang dia tahu nak dapatkan kemenangan, tak kira apa jalan sekalipun. Berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Kita rela kalah daripada Islam dihina. Kita rela kalah daripada Islam dihina. Tapi apabila kita melihat bahawa hubungan ini, tahaluf siasi ini, persefahaman politik ini memberi keuntungan pada Islam, maka kita menyertainya kerana kita nak Islam ini didaulatkan. Walaupun sikit. Contoh tuan-tuan, kalau kita tak bekerjasama dengan DAP, dengan PKR, dan juga dengan pertolongan Allah, 2008 kita tak menang. Bila kita tak menang, bila orang nak tengok indahnya Islam? Di Malaysia ni tuan-tuan, merintah Kelantan, Terengganu, lepas tu jatuh balik di Terengganu. Orang duk nampak Kelantan semua yang elok. Sebab negeri lain tak pernah menang. Alhamdulillah dengan gabungan ini kita menang. Di Perak kita pernah jadi kerajaan. Datuk Seri Nizam pernah merintah setahun jadi MB. Setahun yang ditonjolkan oleh Datuk Seri Nizam, walaupun hari ini dah jatuh dirampas oleh UMNO, orang sebut, orang nampak keindahan, kecantikan Islam. Sampai cakap mana pun, tuan-tuan pergi mana pun cakap dengan non Muslim, dah sebut Perak, dia kata itu menteri besar Nizam banyak baik apa semua. Kenapa? Kerana kita menonjolkan akhlak Islam. Akhlak Islam. Timbul persoalan, dia kata akhlak Islam apa Ustaz? Tu di Kedah ada masalah. Tuan-tuan, nama pun manusia. Laki bini hak tiduk sekatil pun kelahi tuan-tuan. Tu terang laki bini hak tiduk sekatil. Lidah haduk dalam mulut pun tuan-tuan, pun kadang-kadang gigi digigit habis, pecah bila lidah. Tu haduk dalam mulut, haduk belaga dengan gigi tiap hari. Tambah-tambah orang yang 2-3 kepala. Tetapi kita meletakkan, tuan-tuan, apabila berlaku perselisihan faham atau berlaku khilaf di kalangan kita, Islam meletakkan akhlak ketika kita berkhilaf. UMNO bila mereka bergaduh, kita tengok bila bergaduh bukan takat dedah selok habis hak lakai orang, bunuh pun dia bersanggup. Itu perang UMNO. Tapi kita apabila berlakunya khilaf, cuba kita tengok apa yang berlaku di Kedah baru-baru. Kita kata berlaku sedikit khilaf, mungkin MB ada pandangan sendiri, Datuk Fakhrul Razi ada pandangan sendiri, Datuk Ismail ada pandangan sendiri. Tapi kita tengok, walaupun berlaku sana perselisihan sedikit, tetapi kita tengok akhlak yang ada. Akhlak yang ada. Tak mendedahkan aib. Saidan tak dedahkan aib Fakhrul Razi, tak dedahkan aib Datuk Dr. Mail. Dr. Mail tak dedahkan aib Saidan. Fakhrul Razi tak dedahkan aib Saidan. Tidak cerita, oh menteri besar kami ini perang dedah habis semua. Macam apa yang UMNO buat. Cuma alhamdulillah boleh duduk semeja berbincang, akhirnya capai ketersepakat
yang mana khilaf itu, yang mana kita nampak di sana ada titik persamaan, maka di sana kita pertemukan. Alhamdulillah, masalah yang timbul boleh diselesaikan. Rumah tangga 30 tahun pun, dah 30 tahun dah, tengok umur 75 cerai. 75 dah. Cicit dah pun cerai. Tiga, sebab kita kata Islam meletakkan akhlak. Bila kita berpegang teguh pada Islam, apa yang berlaku? Islam meletakkan akhlak untuk menyelesaikannya. Beza lagi antara PAS dengan UMNO. UMNO tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah di Kedah. Datuk Syed Razak, tuan-tuan kenal ya? Bekas Menteri Besar Kedah. Datuk Syed Razak ni tuan-tuan lani sakit, uzung dia stroke, tapi boleh dalam jalan sisi bertongkar. Baru-baru ni kami pergi ziarah dia. Saya pergi ziarah dia. Kita tak benci pada orang UMNO. Sebab tu saya suka sebut, jangan benci ke orang UMNO. Kita sayang mereka. Sebab tu kita nak ajak mereka kepada PAS. Kita ibarat doktor yang merawat orang sakit. Hak mai tu sakit tuan-tuan, luka busuk nak mampus. Kalau doktor bencilah, sampai keluar. Tengok tak mahu. Tapi doktor pun sayang orang sakit ni. Rawat walaupun busuk tuan-tuan, Allah. Nanah penuh busuk, kita cuci. Dressing bagi sampai bersih elok. Itulah kita, itulah Islam. Itulah penjuang Islam. Kita tak benci orang UMNO. Saya selalu nyatakan pada rakan-rakan saya di kalangan UMNO. Kita tak benci orang UMNO. Kita sayang mereka, sebab itu kita berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Kita berdakwah nak beritahu bahawa UMNO ni salah, perjuangan UMNO ni salah, wajib tinggal UMNO datang bersama-sama dengan kita. Sebab kita sayang. Kalau tidak lantak pergi apa? Biar mampu dalam UMNO. Tapi kita tak mahu. Sebab tu tuan-tuan, Datuk Syed Razak bila dah tak ada jawatan, UMNO pun tak kebelok pergi tengok dia. Baru-baru ni kami pergi. Saya ikut sekali pergi. Dia sampai lari tuan-tuan. Duduk start, pindah duduk ke belah Singapura ni. Dia kata apa? Dia kata duduk sana pun, dia kata kawan-kawan tengok kita pun tak mahu. Dulu dia kata lambat lepas tengok bayang. Bukan tengok orang, tengok bayang. Tengok bayang kita ada ke rumah celapak mai, dia kata. Kadang-kadang kita sampai nak makan pun tak dah. Bila ni dia kata selisih kot tengah jalan pun buat-buat tak kenal lah. Kenapa dia kata kita dah tak ada apa, takut kita minta pula kat mereka. Kata Datuk Syed Razak. Bila mai duduk kami jarah dia busuk jalan bertongkar. Sembang dengan dia. Dia sering sebut. Dia kata duduk dalam UMNO ni habis nak makan kedarah. Dia kata duduk dalam UMNO ni habis nak makan kedarah. Habis makan kedarah tak ada. Dia kata dia akui bahawa apa yang PAS bawa dia betul. Selari dengan agama. Selari dengan agama. Tapi dia kata oleh kerana orang Melayu ni sudah dididik dengan rasuah. Betul kata Kadir Syekh Fadil. UMNO ni kerja dia beli undi. Kata Syed Razak, dididik dengan rasuah. Maka dia tak nampak kebenaran Islam. Tak nampak apa tuan-tuan. Duk makan benda haram, masuk benda haram dalam perut kita tuan-tuan. Dia nak arti beza ke yang baik dengan yang tak baik, yang hak dengan yang batil. Sebab Tuhan ada tutup pintu hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Lepas tu kata dengan Tok Guru, alifah mesti kena pegang teguh dengan Islam. Laksanakan amal ibadah yang Tuhan perintah. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut selalu dalam kuliah Masjid Lama pun saya sebut, kalau orang UMNO tak sayang, orang tak kata apa. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi ikut kampung sudah lah tuan-tuan. Tu bayang, kata tuan UMNO. Kita kata tu sembahyang pun tak, kata biasa UMNO. Tapi kalau PAS tak sembahyang, pelik bagi dia. Pelik bagi dia. Sebab tu kalau orang PAS pakai slot pendek, dia riuh satu kampung. Tapi kalau UMNO telanjang, tak apa pun.
Bukan pendek, telanjang tak apa pun. Sebab Allah UMNO besar. Orang UMNO pun tahu. Sebab tu orang UMNO, kalau PAS tak bayang, dia rasa pelik. Kalau puak-puak mereka UMNO tak bayang, dia tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, biasa nama UMNO. Sebab tu Tok Guru sebut pada kita tuan-tuan. Tok Guru sebut tadi yang saya sebut tadi. Kita mestilah berpegang teguh dengan Islam, beriman, melaksanakan kewajiban berterusan. Kita berpolitik mesti mengikut panduan Al-Quran. Inilah membezakan antara kita dengan UMNO. Dan tuan-tuan, saya nak sebut lagi beza kita dengan UMNO yang Tok Guru sebut. Kata Tok Guru, peranan kita orang PAS, ahli PAS, mestilah membawa mesej Islam secara praktikal kepada seluruh manusia, sama ada dalam dakwah atau berpolitik, bagi menerjemahkan keadilan syariat Allah kepada seluruh alam ini. Ini kata Tok Guru. Maknanya tuan-tuan, dakwah bil hal. Saya dengar kata di belah Kampung Jambu ni, di belah ke Taiping ni tuan-tuan, dakwah bil hal yang kita tunjuk, alhamdulillah, tingkatkan lagi tuan-tuan. Biar kalau boleh buat UMNO tak tahu nak buat apa. Orang mati biar kita sampai dulu. Orang mati kita sampai dulu. Tuan-tuan, tempat saya 3 keluarga isi borang masuk PAS kerana satu jenazah. Mereka ni keluarga kuat UMNO di tempat saya. Keluarga kuat UMNO. Satu hari takdir Allah Ta'ala mati pak. Mati pak. Kita pun dah tengok, tak apalah. Malam tu bila dia beritahu saya, Ustaz, tu orang kuat UMNO tu dah mati lah. Macam mana Ustaz nak pergi tak? Saya kata tak apalah, jomlah kita pergi ziarah. Pergi tengok. Bukan nak pergi apa, nak pergi tengok. Ziarah sekadar kita kata bila dah tahu orang mati, kita kena pergi tengok. Lalu pergi tengok, sampai siapa pun tak ada lagi. So, anak dia mai jumpa saya. Ustaz buat tali sikit Ustaz. Tak apa, dia kata kita buat tali, buat tali, balik tuan-tuan. Sebab dah jenazah orang UMNO, tinggal kat buat UMNO lah. Lagi kita pandai-pandai lebih, dia kata kita nak tunjuk lagak pula. Tak apa, jenazah UMNO, tinggal kat UMNO. Lepas tu tengah malam ke 1 lebih, pengurusi surau telefon saya. Ustaz, ni tak maaf ganggu Ustaz, tu jenazah kita pergi tadi, dia suruh kita urus. Tak saat nak dia berjumpa saya pukul 1 lebih. Saya kata apa ke cerita satu pagi dia suruh kita urus jenazah. Dia kata dia pergi ke UMNO tanya hang ada duit banyak mana. Dia kata dia duit tak ada, kita nak urus lah. Dia kata kalau tak ada duit, kita kami payah nak urus. Jadi nak ada pemain cari saya. Saya kata awak ingat Cina mampu kan nak urus jenazah kena duit. Pak kata tu lah Ustaz, kena Ustaz. Saya kata tak apa. Tak apa, saya kata tunggu esok kan nak urus tengah malam pun tak. Esok pagi saya buat ambil cuti, lepas subuh kita pergi jumpa anak dia, saya tanya anak dia. Sebelum kami urus ni nak tanya juga lah. Pak Hang ni tak apa, akan tengok hak main urus dengan opah. Ajar lawak dengan anak dia, tak apa Ustaz, dia kata. Saya dah suruh dah buat UMNO nak urus lah. Dia minta duit, saya abang tu terang. Duit tak ada, takat 500 kami boleh bagi untuk urus jenazah apa semua. Tapi kalau sampai sembahyang mayat nak sampai 2,000, mana kami cari duit? Dia kata tak apa. Dah percaya kat kami, serah kat kami. Urus. Kami urus daripada semua sekali. Kita ambil hanya duit korek kubur. Tu pun sebab upah orang korek kubur. Kalau anak dah sanggup pergi korek jari, pergi korek lah. Upah orang korek kubur 450. Duit kain kapan. Duit kain kapan dengan duit kata jenazah. Kata jenazah masjid punya duit. Hak lain semua free. Mandi jenazah pun tak apa, free. Sebab budak-budak kita ada yang boleh mandi. Sembahyang jenazah pun free. Sebab tak bayar duit. Habis semua siap tuan-tuan. Dia keluar seminggu, anak dia berjumpa. Ustaz, berapah dah. Saya kata siapa? Kata kami duduk dalam UMNO lama dah. Pak saya ni kuat UMNO. Daripada dulu sampai kelar tak pernah pangkah UMNO. Tapi bila dia mati,
orang PAS kalau urus, kami nampak orang PAS dia kata lebih lebih suka membantu daripada orang tu. Jadi saya mak, kak, abang, 3 keluarga kami nak masuk PAS. Alhamdulillah tuan-tuan, dakwah bil hal. Inilah yang kata Tok Guru, membawa mesej Islam secara praktikal. Secara praktikal. Cuma kita tengok macam Nabi lah, Nabi pun tengok juga. Ada orang yang Nabi kata yang ditawan dalam perang Badar, Nabi kata tak sah, duk ampun, bunuh weh. Sama juga dalam perang ketika Fatu Mekah pun ada orang yang Nabi kata gantung ke muka Kaabah kau bunuh. Hak ni hak pure. Kita pun kalau hak pure sampai tahun tu cuma pilih apa. Hak jenis kita kata rebuih pun tampur. Kalau hak rebuih boleh empuk lagi tuan-tuan, hak mangkap boleh buat serawar lagi, yang tu tak apa. Kalau hak jenis rebuih tampuk, dia kata aku kalau mampu 5 kali hidup pula tetap UMNO, ambil ke dia. Sebab tahu apa, kadang-kadang kita nak tengok juga tuan-tuan, ini bukti beza UMNO dengan PAS. UMNO dikira duit ya? Dikira duit ya? Lalu kita tengok hari ini tuan-tuan, kes-kes yang berlaku dalam negara kita, penyelewengan yang berlaku dalam negara kita, siapa buat? Akhbar utusan 2-3 hari duk dedah PAS, kerajaan PAS Kelantan, gadai tanah orang Melayu, gadai rizab Melayu. Hari ini kita keluar dalam harakah Delhi, senarai yang mereka gadai tanah Melayu. Bukan gadai, jual terus. Kampung Cubadak di Kuala Lumpur habis serah. Apa lagi? Tanah-tanah di Kerpan, tanah orang Melayu, suatu parti orang Melayu, tanah rizal Melayu. Hari ini apa yang jadi di Kerpan? Apa yang jadi di Kerpan hari ini? Kuala Udang, lingkup habis, tanah orang Melayu. Lepas tu apabila Datuk Seri Syahrizat isu NFC, National Feedlot, apabila orang dia kata bukan dia seorang je yang duk ambil ni semua, dia tak lain, dia tak awak, orang lain semua bersih ke? Nak tunjuk bahawa inilah sikap orang. Ini yang perlu kita terang, yang perlu kita cerita kepada masyarakat, agar masyarakat faham ni lah tambah yang terbaru ni. Dekat kita RM500, dekat Kroni berapa ratus juta. Tuan-tuan, seorang menteri boleh mengarahkan program negara untuk tarik balik pendakwaan. Ratus juta untuk kita RM500. Untuk seorang Kroni ratus juta. Inilah dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila sebut kita bawa mesej Islam, kita bawa mesej secara praktikal. Patut orang PAS kena ada akhlak, orang PAS kena ada ilmu. Patut saya nak sebut terang dalam hal ni, saya nak berhenti dekat ni. InsyaAllah kalau ni kita sambung lagi. Tuan-tuan, orang PAS kena ada ilmu. Saya minta tolong sungguh-sungguh. Usrah macam ni kena hadir, kuliah kena pergi, program-program ilmiah kena hadir. Kalau orang PAS tak ada ilmu, baru serupa dengan UMNO. Habis itu yang duk kata UMNO dengan PAS tak ada beza. Kena ada beza tu kan, maksud praktikal. Sebab itulah tuan-tuan, biar orang bila sebut orang PAS, Allah. Macam kita dengar tuan-tuan, kalau di luar negeri sebut ikhwan, Allahu Akbar, orang ikhwan. Ada beza tuan-tuan. Sehingga tak payah sebut, tak payah tunjuk ni orang ikhwan, ni orang dah, tak payah tunjuk. Tengok perilaku, kenal dia ikhwan. Allahu Akbar. Kita kalau boleh nak tahap tu, kita kalau sistem tarbiyah kita nak, bila kita berjalan, cara berjalan orang kenal tu orang PAS. Macam orang ikhwan. Kalau di Mesir tuan-tuan, kita naik taksi ya, kita boleh kenal driver taksi ni ikhwan ke siapa. Dia tak biasa kereta, gaya percakapan, gaya dia, raut wajah, kita kenal dia orang ikhwan. Kita nak, inilah yang dikatakan oleh Tok Guru, mesej Islam, dakwah Islam secara praktikal. Tapi kalau orang PAS dengan UMNO sama ya. Orang UMNO cakap merapu, kita pun merapu. Bahkan UMNO cakap satu merapu, kita 3 kali merapu. Ikut.
UMNO esok okok batang, kita 3 batang. Tak ini. Tak ini tuan-tuan. UMNO esok okok batang, kita berhenti terus. Itu baru akhlak Islam. Yang ni yang kita nak. Ini yang ditekankan oleh Tok Guru. Banyak yang Tok Guru sebut. Kalau saya nak sumber ni panjang tuan-tuan, banyak. Tapi insya-Allah kita berhenti takat ni. Kalau ada masa pertemuan lagi, kita sambung apa yang Tok Guru sebut. Banyak yang Tok Guru sebut, yang Tok Guru sebut pada kita. Saya ambil ini hasil daripada munaqasyah sepandasar yang Tok Guru sebut, yang mana kami buat di Kedah. Tok Guru sendiri yang membentangkan, yang merumus kembali ucapan dasar beliau yang Tok Guru sebut kepada saya sebut tadi beberapa perkara pada pertemuan malam ni, agar kita dapat jadikan ia sebagai satu panduan dalam kehidupan kita. Jadi biar beza kita dengan UMNO, biar kita orang PAS boleh terang pada UMNO kenapa perlunya kita berpolitik, kenapa kita masuk politik, kenapa kita ni, agar orang UMNO faham inilah dia PAS bukan sebagai sebuah parti politik semata-mata, gerakan Islam yang mana di sini kita ada konsep tarbiyah, konsep apa tu kita tuan-tuan. Kita bukan takat ini, kita buat program tarbiyah, program dakwah, kita turun sampai ke perkampungan orang asli. Kita turun baru-baru ni di Sabah, pemuda-pemuda kita turun dalam program yang kita namakan Jelajah Pulau. Pemuda-pemuda kita turun dalam program Jelajah Pulau. Peringkat awalnya saya bahasa nak ikut, tapi takdir Allah saya masuk ward baru ni. Saya masuk ward dan sudah Pulau Pinang, menyebabkan saya tak dapat ikut program Jelajah Pulau kita ke Sabah baru ni. Kita ke Sabah dalam program dakwah. Lepas tu tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok ni baru ni apabila penerangan kita pada program Jelajah Sabah Sarawak, kita nak buat satu surau di Pulau Shanghai di Sabah kalau tak silap saya. Tuan-tuan, yang kita telah tubuhkan satu tabung untuk pembinaan surau di Pulau Shanghai. Mana nak tunjuk pada kita bahawa inilah PAS yang kita mewarisi tugas yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi saya rasa kadar itu saja untuk pertemuan kita pada malam ini yang mampu saya sampaikan sikit sebanyak, agar dapat kita berkongsi ilmu. Kalau banyak-banyak pun, kalau tak ni tak guna juga. Sampaikan sikit apa kita boleh amal, tuan-tuan boleh ingat, dan tuan-tuan pula kena sampaikan apa yang saya sampaikan kepada mereka yang tak hadir pada malam ini. InsyaAllah hari itu saja pertemuan kita. Dan saya soal jawab, saya akan bersedia untuk bersoal jawab. Apa dulu serahkan kembali pada pengurusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.